negatif, positif. Dia memang macam gitu je awak punya sign untuk cofactor kita. Okay, cofactor punya sign. Selepas cari minor dan nanti awak akan masukkan dalam benda ni lah sama ada di positif ataupun negatif. Kalau 3/3, kalau 2/2 pun sama. Dia mula dengan positif. Positif, negatif, positif, negatif. Positif. Negatif, positif. Okay, tapi untuk awak punya syllabus, kita more kepada 3/3. 2/2 ni kita tak pakai determinant yang kita cari, kita tak pakai dua method ni. Awak akan pakai secara sekolah dulu yang awak pernah belajar. 1/AD tolak BC. Benda tu. Okay? Cofactor ni songsang Determinant. Saya pun tak tahu dalam bahasa Melayu apa. Saya tahu bebas determinant lah. Nanti awak carilah dekat Google. Dia punya ni. Okay, so inilah macam saya kata tadi. Madam, saya tak faham apa tu minor dan cofactor. Kejap, belum lagi. Memang saya belum ajar. Saya baru nak cerita pasal benda ni je. Saya baru cerita pasal ni. Apa benda negatif one ni. Saya tak pakai formula ni. Saya pakai benda ni. Okay. Maksudnya awak tak perlu hafal lah formula ni. Awak perlu ingat benda ni je. Dia mula dengan plus, minus, plus, minus, plus, minus. Okay, sekarang ni baru kita nak cari minor tu apa. Sebab kalau baca benda ni memang tak akan faham punya. So, okay, kat sini kita nak emphasize sekejap pasal dia punya bentuk. Okay, ini metrik biasa. Metrik biasa nampak dia ada ni. Dia ada palang macam ni. Dia ada benda ni lah yang luar ni. Okay, kalau dia tulis sebagai ini, yang ni beza. Ni dia tak ada palang dekat tepi dia tu. Ni berbeza benda ni. So apa beza dia? Yang ini metrik. Ini menunjukkan metrik. Yang ini menunjukkan determinant of a metric. Okay, kita akan guna simbol yang betul lah. Kalau awak guna determinant of metric sama macam metrik punya simbol yang ni, jadi salah lah nanti awak punya jalan kira. Sebab yang ni masuk dalam assignment. So kena hati-hati untuk awak punya cara penulisan Cara penulisan determinant macam mana, metrik biasa macam mana. Metrik biasa ni boleh je tulis macam gini pun boleh. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maksudnya awak pakai bracket begini ataupun bracket, square bracket macam ni pun boleh. Either one lah. Tapi kalau determinant memang kena pakai palang ni je. Okay, tak boleh pakai bracket square ataupun bracket yang ni. Okay, tak boleh pakai untuk determinant lah. Okay, contoh dia kalau kita nak cari minor dia nak cari minor. Minor ni dia ada tempat dia yang kita nak cari. Dia bukannya semua benda awak cari. Awak cari tempat tertentu. Kalau macam ni dia kata M11. Maksudnya minor dekat row pertama dan juga kolom pertama. Okay, ni row pertama, kolom pertama. So row pertama, kolom pertama. Maksudnya yang kita nak cari adalah di sini. Ini minor yang kita nak cari. Dekat sini lah, dekat sini So how to find the minor? Dia kata tadi kita kena delete. Okay, apa yang kita akan delete adalah kalau kita nak dekat satu-satu, maksudnya dekat sini awak delete, dekat sini pun awak delete. Okay, pakai pensel lah. So apa yang tinggal is 4 to 4, 3. Itu yang kita ambil. Okay. Maksudnya apa yang dia nak kat sini, satu-satu ni, row 1, kolom 1, itu yang awak delete untuk dapatkan minor di situ. Okay. So nanti dekat sini macam mana nak kira, kita akan buat part darab 3. AD tolak dengan BA. AD tolak dengan BC. Okay. AD tolak BC. So maksudnya 4 darab 3 sebab saya biasa pakai cross. Alamak. Kenapa ni?
Okay, dia akan buat ini dulu. Ini darat ni. Tolak dengan oren. Tolak So maksudnya kita akan dapat 4 darab 3 tolak dengan 2 darab 4. So inilah minor awak untuk satu-satu. So dapat berapa tu? 6. 4. Oh biar betul. 12 tolak dengan 8. 4. 4. Okay. Kenapa macam saya tak dengar sangat suara POL. Selalu macam kuat je. Okay. Lepas tu dia nak 3-2. Okay, saya padam dulu lah sebab tu saya kata pakai pensel lah kalau awak pakai kertas. Okay, untuk 3-2 pula. Maksudnya sekarang row ketiga. Sebab tu penting untuk awak tahu row ataupun kolom. Awak kena pandai baca benda tu lah. Yang pertama row. Yang kedua kolom. Okay, so row ketiga maksudnya yang ketiga kita akan potong dan juga kolom kedua. So kat sini, kita potong sini. So apa yang tinggal, kita akan tulis macam ni lah. 1, 3, negatif 1, 2. So inilah minor dekat row ketiga kolom kedua. So 1 darab 2, 2 tolak dengan negatif 1 darab 3. So dapat negatif 3. So awak akan dapat 2 tambah 3 lah, which is 5. Okay. Itu untuk minor. Okay. Lepas tu kita pergi kepada cofactor. Okay. Cofactor dekat sini dia nak tempat yang sama juga. Okay. So bila dia nak cofactor tempat yang sama dengan yang kita dah cari, so awak tak perlulah cari minor lagi. Kalau dia suruh cari cofactor tempat lain, then kita kena cari minor dulu dan baru boleh cari cofactor. Okay. Itu konsep dia. Okay. Untuk cofactor, apa yang kita kena buat, macam tadi saya katalah, dia cuma plus ataupun minus kepada awak punya minor. Minor awak tu So, dekat tempat yang sini dia akan jadi plus. Dekat yang kedua negatif. Yang ni plus, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Okay. So kita tengok tadi, kita nak dekat 1-1. So 1-1 tadi adalah di sini. Ini tempat 1-1. So cofactor untuk 1-1 ni, okay, sign dia positif. So bila sign dia positif, maksudnya awak punya cofactor sama nilai dengan awak punya minor. Sebab C11 akan jadi plus minor kat situ, which is plus 4 lah kat sini. Okay, yang dekat sini. So awak akan dapat 4. Itulah cofactor 1-1. Kalau cofactor 3-2 pula. Okay, 3-2 tadi dekat row ketiga kolom kedua dekat sini. Okay, dekat sini tengok. Awak punya sign is negative. Bila sign awak negatif, maksudnya cofactor untuk 3-2 akan jadi negatif kepada minor dekat situ. So dia jadilah negatif 5. Okay, sebab dia nak kena negatifkan. Itu maksud yang tadi negatif 1, 1, 1, 3, 2 tu apa, negatif 1 I plus J. Benda tu lah. Tapi biasanya saya pakai benda ni je, dia memang tetap. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Madam, Tak perlu, tak payah pakai formula. maknanya nak determine dia punya simbol tu tengok pada persilangan dia. Persilangan? Maknanya kan tadi kan dah lukis garis untuk yang 3-2, maknanya ambil yang bersilang antara 3 dengan 2 tu lah dia punya simbol tu. Simbol untuk apa? Yang untuk diletakkan dekat cofactor tu. Tak, dia memang tetap. Memang tetap ni. Yang pertama memang positif, yang kedua memang negatif, positif. Tak kisah apa-apa matrik pun. Untuk 3/3 memang tetap begini. Madam, Simbol yang mana? Tak faham. Madam, kenapa cofactor 1/1 dapat positif 4? Sebab dia punya formula ni sebenarnya yang ini. Yang ini tadi.
Kita cari minor. Ah, Lepas tu simbol minor tu ditentukan daripada plus minus plus tu. cofactor. Untuk cari cofactor yang C ni, minor tak perlu letak plus ataupun Cofactor yang minus. baru tentukan simbol pakai ni kan. Yang Kita Madam bagi tentukan tadi. simbol untuk cari cofactor, bukan minor. Minor tu memang macam gitu je. Dia tak akan letak positif ataupun negatif. Dia ikutlah dia punya nilai tu berapa bila awak kira. Kalau dia positif, positif. Kalau dia Jadinya negatif, kalau negatif. minor kita negatif, lepas tu dia letak dekat tempat sama yang tempat negatif tu, so nanti jadi positif lah. Sebab negatif Ya, dengan negatif. betul. Biasa dia sign je madam. So tadi kalau nak kenapa dia jadi positif ni, sebab kalau tadi formula dia, saya tak nak pakai formula tapi awak nak sangat pakai formula, suka hatilah. Dalam exam nanti kalau kau tak ingat, tak mula ya. Okey, tadi formula dia ni. Darab dengan minor IJ. Okay, so kalau M11, awak nak pakai formula negative 1, maksudnya I dia 1 tambah dengan 1. Minor dekat situ. M pula dah kat sini C. So dia akan jadi negatif 1 kuasa 2. Negatif 1 kuasa 2 awak akan dapat positif ke negatif? Negatif 1 kuasa 2. Positif. Dapat positif kan? So maksudnya dapatlah M11. Itu yang saya dapat C11 sama dengan M11 sebab benda ni. Kalau pakai formula. Tapi saya kata saya tak pakai formula. Saya pakai je benda ni. Sebab bukannya susah nak ingat pun kan. Mula dengan positif. Lepas tu selang-seli. Memang dia akan tetap. Plus, minus, plus. Lepas tu, minus. Dia mesti akan selang-seli. Dia tak akan plus, jumpa plus balik. Tak mungkin. Dia mula dengan plus and then dia akan pergi kepada negatif. Tengok kat sini negatif. Ni plus, lepas tu kat sini negatif. Plus, kat sini negatif. Dia tak akan jumpa balik orang, kiranya simbol dia. Sebab tu saya kata lagi senang awak pakai benda ni daripada awak nak kira benda ni. Kalau awak nak kira benda ni, pastikan awak punya I dengan J tu awak tahulah dekat mana. Tu je lah. Boleh je nak pakai yang ni pun. Tak ada masalah. So tadi macam C32 ni. Kalau awak tak nak pakai cara saya yang plus minus plus ni, awak nak pakai juga formula. Pakai formula awak. So maksudnya C32 akan sama dengan negatif 1, 3 tambah 2. Lepas tu M32. So M32 awak dapat daripada sini tadi, which is 5. So awak akan dapat negatif 1 kuasa 5 darab dengan 5. So dapatlah negatif 1 kuasa 5 awak akan dapat negatif. Sebab itulah dapat negatif 5. Benda itulah. Sama je. Tapi ke awal lah awak nak pakai formula boleh. Nak pakai cara yang saya kata tu pun boleh. Sebab yang saya punya ni memang tetap je. Dia memang plus minus plus. Awak masuk je lah. Kira nak cari cofactor kat mana, itulah simbol dia. Untuk cofactor So memang simbol kena cari untuk minor dululah. Yes, minor kena cari. Untuk cari cofactor, minor kena cari dulu. Dan baru letak simbol. Okay, ni contoh pertama. Kita tengok contoh yang kedua. Okay, find the determinant. Kalau macam ni, kita nak cari determinant. Untuk cari determinant of A, kita boleh choose. Okay, awak nak choose mana-mana row ataupun kolom. Row atau kolom dia tak boleh begini, tak boleh. Yang ni cannot. Dia row atau kolom. Sama ada macam ni. Ataupun macam ni. Okay, ini kita panggil row. Satu row. Tapi kita pilih satu je. Kita tak perlu cari untuk semua. Sebab awak carilah dekat mana-mana pun determinant awak akan memberikan jawapan yang sama. So kalau macam soalan ni dia dah bagi tahu. Dia suruh awak guna first row. So first row maksudnya dia suruh awak guna yang ini. Ni first row awak. Okay. So bila kita nak guna first row ni nak cari determinant. Okay, nak cari determinant dia tambah sikit daripada kaedah tadi. First, awak perlu cari dulu minor dia. Okay, kita perlu cari minor dia. Dekat, ni lah 3 tempat ni. Okay, minor untuk 4. Okay, untuk dekat tempat 4 ni minor dia.
Kita cari minor dengan cofactor dia lah kat sini. So nak cari minor dengan cofactor dekat situ, macam tadilah kita akan guna Delete. M11. Okay. Cari dulu ni untuk yang kat 4 ni So saya tolak sini, saya delete sini, saya delete sini. So nanti apa yang tinggal adalah Negatif 3, negatif 5, negatif 3, 3. negatif 3, negatif 3, negatif 5, 3. Okay. Dah cari minor. So kita tengok negatif 3 darab 3. So awak akan dapat negatif 9. Tolak dengan negatif 5 darab negatif 3. Dapat positif. So 15. Tolak 15 lah. So kita akan dapat berapa Negatif Lex? 24. Negatif 24. Negatif 24. Okay, ini minor. Okay. Kita nak cofactor. So, C11 akan jadi apa? Positif ke negatif kepada negatif 24 tu? Negatif 24 je. Sebab situ positif. Dia akan jadi negatif 24. Sebab dekat sini tadi saya kata dia punya simbol adalah positif. Dekat sebelah ni nanti baru negatif. Dekat sebelah ni baru positif. Okay. Kalau awak dah expert, kita terus je cari cofactor terus. Tak perlu pun nak cari minor dan baru nak cari cofactor. Boleh juga. So contohnya dekat 10 ni. Okay, dekat 10 ni. Okay, bila saya nak cari 10, saya terus cari cofactor. Cofactor dia untuk row pertama, kolom kedua. Okay. So, saya dah tahu dekat row pertama, kolom kedua, saya punya sign adalah negatif untuk cofactor saya. So, saya terus letak negatif kat situ. Dan saya cari minor by delete row dengan kolom tu. Okay, maksudnya kita boleh je kita terus buat. Okay, ni saya tolak. Dengan yang ni pun saya tolak. Saya tak nak. Okay, so kita tinggal 8. Negatif 6, negatif 5 dan 3. So kita terus dapat cofactor sebab kita dah siap-siap letak sign dekat luar. So 8 darab 3, 24. 24 tolak dengan 30. So awak akan dapat negatif. Negatif jadi positif lah. Berapa? 6. Dapat 6. Okay. So cofactor dia dah dapat dah. 6. Madam, Ya. kenapa cofactor yang bagi first row tu negatif? Yang mana satu pula ni? First row dia positif, negatif, positif. Bukan negatif. First row ni semua ni. But negatif 24. Positif, negatif. Oh, Tadi okay. saya dah terang Thank you. dah. Kalau tak awak boleh pakai ni formula ni kalau awak rasa nak pakai juga formula ni. Sebab dia punya sign dekat situ adalah negatif. So sebab tu saya letak negatif. 1, 2. Kalau nak pakai formula jadilah negatif 1 kuasa dengan 3. So negatif 1 kuasa 3 dapat negatif juga kan. Sebab tu dia negatif kat situ. Okay. So lepas tu kita pergi kepada C13 pula Okay, C13 maksudnya saya nak ambil kawasan yang ni. Okay, kat sini C13. Okay. So, dekat sini dia punya sign positif. So, saya letak terus positif dan saya cari minor dia. Minor dia means awak kena tutup kawasan dekat 13. Okay. So, saya tutup sini, saya tutup sini. So, apa yang tinggal adalah 8, negatif 6, negatif 3, negatif 3. Okay, bagi saya jawapan terus. Dapat apa jawapan awak? Cuba kira. Negatif 42. Negatif 42. Okay. So, saya dah dapat C11. Saya dah dapat C12. Saya dah dapat C13. Okay, macam mana cari determinant guna first row? Okay, first row kita dah lengkap, dah ada ketiga-tiga cofactor. Okay,
Awak cuba tengok awak punya nota. Okay, nanti kanan tak tahu pula kan. Nota awak which is yang ini. Yang ni lah. Yang ni dia dah cakap. Ni kalau dia tunjuk contoh dia pun dia pakai first row. Okay, first row. Okay, tengok nota. Macam mana nak cari determinant A adalah, okay, mana ni? A11 darab C11 tambah A12 darab C12 tambah A13 darab C13. Saya pakai formula yang ini. Saya highlight ni sebab apa? Sebab saya dah cari cofactor. Saya tak perlu pakai formula yang bawah. Yang bawah bila saya tak ada cofactor. Sebab tu dia punya sign berubah. Tapi bila awak dah cari cofactor, kita lagi senang. Kita memang tambah sahaja. Tak perlu guna tolak, tambah tolak. Takut confuse. Okay, saya tak nak pakai yang ni. Minor. Sebab kita terus cari cofactor. Sebab kita dah tahu kan macam nak cari cofactor. So, saya pakai determinant saya yang atas ni punya formula. Which is saya guna cofactor. Okay. Yang C cofactor, yang A tu adalah item dekat tempat tu. Item dekat tempat tu. Maksudnya sekarang kalau kita punya soalan tadi. Itu maksudnya asal lah. Yang asal tu. So maksudnya kat sini A saya adalah determinant saya adalah 4. 4 darab dengan C11. So negatif 24 tambah 10. Okay, item dekat situ. Darab dengan cofactor dia. 6. Yang ni. Dan yang ketiga, negatif 2 darab dengan cofactor dia. Negatif 42. So dapat berapa? 48 lah. 48. Saya tak tahu, saya tak kira. Kalau salah, salah lah kita. 48. Betul. Betul eh? 48. So sini 48. Itulah cara nak cari determinant. Ini kalau guna first row. Kalau awak guna second column pun, awak akan dapat 48 juga. Sebab tu kita cuma hanya perlukan satu je. Sama ada kolom, satu kolom ataupun satu row. Awak tak perlu nak cari semua tempat. Sebab dia akan bagi jawapan yang sama. Okay? Kalau pakai second column pula, okay, kita pakai yang ni. Second column, maksudnya awak kena cari dekat sini lah. Second column. So dekat sini. Dekat sini. Okay. Saya ni lah. Ni kolom kedua. So maksudnya kita kena carilah cofactor dekat 2, 1, 2. Cofactor 1, 2. Cofactor 2, 2. Dan juga cofactor 3, 2. Sebab apa? Row. Dia row darab kolom ni. Bacaan dekat 1, 2, 2, 2, 3, 2 ni. Yang tu kena betul lah. Dekat mana yang awak nak. So kalau cofactor dekat 1, 2. Macam tadi saya kata tetap dia punya sign. Positif, negatif, positif. So sini negatif. Kat bawah dia akan positif. Kat sini akan jadi negatif. Dia memang selang-seli. So untuk C12 dia negatif, C22 positif, C32 negatif. Dan awak carilah minor untuk setiap tempat. Which is nak cari minor kita akan tutup-tutup. So kalau yang pertama tutup yang ini, tutup yang ini. So tinggallah 8, negatif 6, negatif 5, 3. Okay, kalau C22 tinggal apa? 4, Negatif 2, negatif 6, 3. Negatif 6, 3. Yes. So kalau awak dah tak tutup pun awak dah boleh nampak dah sebenarnya. Kalau kita dah biasa buat. Okay, lepas tu kalau 3, 2. 4 negatif 2, 8 negatif 5. Okay, betul. Okay, tengok Okay, yang pertama kita dapat apa? C12.
Negatif 6. Negatif 6. Yang kedua? Negatif 24. Negatif 24. Madam, yang kedua tu 3 bukan negatif 3. Yang kedua maksudnya si 22, 4, negatif 2, negatif 6, 3. Kat sini saya terletak ni pula. Negatif. Okay, so dapat 12 tolak 12. So kosong lah. Kosong. Kosong. Okay, sorry. So yang ketiga. Si 32. 4. 4. Okay, so maksudnya determinant A awak akan jadi 10 darab negatif 6 tambah negatif 3 darab 0 tambah negatif 3 darab 4. So tengok kita akan dapat negatif 60 tolak 12. Negatif 72. Ni ada yang salah ni. Ini dapat negatif 60 ke? Ini negatif 6 ke? 8 darab 3. Ini dapat salah ni. 10 darab 6. 8 darab 3, 20. Sekejap 10 darab dengan sini awak tutup. So 8 negatif 5 negatif 6, 3 betul. So 8 darab 3, 24. Tolak dengan 30. So awak akan dapat negatif 6. Tapi negatif kat luar. So dapat 6. Bukan negatif. Kena careful kat situ. So kat sini 6. So 60 tolak dengan 12. So dapatlah 48. Dia akan sama. Sepatutnya memang sama. Kalau lain tu maksudnya salah tu. Dia akan sama dengan yang ni. Sebab matrik yang sama. Determinant dia mesti kena sama. Walaupun awak cari kat second column ke, third column ke, third row ke, patutnya jawapan dia sama. Okay. So note, we can expand by row or column, expanding by first row, expanding by third or second column. It will be wise to choose row or column with zeros. Maksudnya dekat sini dia bagi awak satu tip, which is kalau dekat dalam awak punya matrik ni, okay, matrik asal awak ni ada zero. Dia tak bagi tahu tau dekat mana dia suruh awak nak cari determinant kan, dia tak bagi tahu nak guna first row ke second column, dia tak bagi tahu. So awak yang perlu pilih. So kalau awak nak pilih, awak cari yang banyak kosong ataupun yang ada kosong supaya kita nak buat lebih mudah lah pengiraan kita. Kat situ awak dah tak perlu cari dah nanti. Okay, tu pasal determinant. Okay, yang ini adalah cara kedua, metode kedua, which is kita pakai diagonal expansion. Okay, nak pakai diagonal expansion, dia tak perlu macam tadi. Tadi awak kena cari cofactor kan, yang ni tak perlu. Yang ni awak just tambah 2 kolom dekat sebelah matrik awak, and then kita akan buat diagonal. Kita akan darabkan dia punya dia punya item tu. Okay, contohnya dekat sini. Okay, matrik sedia ada salin balik. 2, negatif 3, 2, negatif 5, 0, 5, 1, 1, negatif 4. Ni matrik sedia ada salin balik. Okay, lepas tu kita salin balik semula 2 kolom yang pertama. So maksudnya awak salin 2, negatif 3, 2 dan juga negatif 5, 0, 5. Lepas tu baru tutup. Palang. Dia palang dia bukannya bracket. Sebab dia determinant. Okay, lepas tu cara diagonal expansion adalah awak darabkan yang begini? Melentang. Diagonal part dia tu lah. Kita darabkan semua tu. Yang biru tu darabkan. Okay. So nanti saya akan dapat yang biru 2 darab 0 darab negatif 4. So awak dapat 0. Lepas tu negatif 5 darab 1 darab 2. So awak akan dapat negatif 10. Dia punya simbol memang tambah So kalau awak darab tu nanti dapat tolak lah. Dia akan tambah.
tambah dengan next term lah untuk yang biru. Yang biru ni saya cerita yang biru dulu. 1 darab negatif 3 darab 5. So awak akan dapat negatif 15. Okay. Lepas tu yang next part kita akan buat pula diagonal yang ini. Yang hijau. Menaik pula. Tadi menurun. Sekarang menaik. Okay. So yang hijau ni dia punya simbol adalah tolak. So always tolak. Okay. So 2 darab kosong darab 1. So awak akan dapat kosong lah. Tolak kosong. Lepas tu tolak lagi. 5 darab 1 darab 2. So 10. Then tolak lagi. Negatif 4 darab negatif 3. 12. 12 darab negatif 5. So awak akan dapat negatif 60. Yang ni tolak Ni memang always tolak. Yang pertama tadi tambah. So, ni kenapa ni keluar semua benda ni? Okay. So dapat berapa? Negatif 10, negatif 15, tolak 10, tambah 60. 25. 25. 25. So ini cara yang kedua. Tak perlu cari cofactor, tak perlu cari minor. Okay, pakai diagonal expansion. Okay. Kalau nak try check pakai cofactor punya cara. Okay, cofactor punya cara tadi saya kata awak cari cofactor, cari ni kan. Okay, kalau tengok kat sini. Awak pilihlah yang kosong ni kan. Dia ada kosong kat sini kan. Pilih yang ni. Ataupun pilih yang ni. Yang ada terlibat dengan kosong tu lah. Either one. Yang tadi yang dia punya tips tu. Kalau misalnya kita pilih yang ni. Okay. Kalau pakai cofactor punya method. Okay. Boleh terus je awak nak tulis. Sebab saya nak biasakan awak untuk shortcut punya jalan kerja. Okay, yang lebih mudah. So kita dah tahu tadi, kita kata kalau kita nak cari determinant menggunakan cofactor method, awak kena darabkan item dekat situ, darab dengan cofactor dekat situ kan. Okay, so kat sini siap-siap tulis dia punya simbol untuk cofactor. Sini positif tadi. So kat sini dia akan jadi negatif. Dekat negatif 3 negatif. Bila dekat negatif 3 negatif, kosong akan jadi positif dan untuk 1 akan jadi negatif sebab dia selang-seli. Awak cuma perlu ingat yang sini je lah. Sini memang always positif. Seperti awak ni lah selang-selikan dia. Okay. So kat sini awak punya cofactor negatif. So kita akan buat macam ni lah. Negatif 3. Okay. Darab dengan negatif. So jadi apa? Sebab awak punya sign dekat situ cofactor awak negatif kan. So item dekat situ adalah negatif 3. So saya terus darabkan. And then kita akan terus darabkan dengan minor dekat situ. Macam ni lah kita terus buat. Kalau kita nak shortcut jalan kerja tadi. So bila kita tutup kat sini, kita akan dapat negatif 5, 1, 5, negatif 4. Okay, ini untuk yang pertama. Lepas tu tengok yang kedua, positif. So tambah. Tengok item dia kosong. So kosong, bila kosong, tak perlu awak cari minor dia. Sebab kosong darab dengan apa-apa pun dia akan dapat kosong. Tu sebab dia terbagi tips tu tadi. Okay, lepas tu tengok yang ketiga. Negatif. So letak negatif kat sini. Darabkan dengan 1. Darab dengan minor dekat situ. So kalau minor kat sini jadi 2, negatif 5, 2, 5. Okay. So nanti kita akan dapat negatif darab negatif. So dapat positif lah kat situ. 3 dan minor awak akan dapat berapa ni? Negatif 5, negatif 4, 20. 20 tolak 5. So dapat 15. Kita tengok sama tak jawapan. Negatif 2 darab 5, 10. Tolak dengan negatif 10. So dia jadi tambah 10. So kita akan dapat berapa? 15 darab 3.
45. 45 tolak dengan 20. So awak akan dapat 25. Kan sama dengan awak punya jawapan ni. So pakailah diagonal expansion ataupun pakai yang ni, jawapan dia akan sama. Sebab determinant memang akan dapat jawapan yang sama lah untuk matrik yang sama. Okay. So kita tengok kepada basic properties of determinant. Okay, basic properties dia, kalau ada skala darab dengan matrik A, awak nak cari determinant dia, okay, dia akan sama maksud dengan K to the power of N darab dengan determinant A. Okay, N is an order. Okay, order of matrices. Ini terpakai untuk kolom dan juga row yang sama sahaja. Maksudnya order of matrices ni kalau 2 by 2 dia boleh. Which is dia akan dapat 2 order dia. Kalau 3 by 3 order dia is 3. Maksudnya N yang kita nak letak kat sini depend pada awak punya order lah. Kalau 3 by 3 means dekat sini 3. Tapi kalau misal kata awak dapat matrik 3 darab 2. Yang ni tak boleh pakai lah. Okay. Tak boleh pakai untuk first properties ni. Dia mesti square matrix, which is row and column sama. Baru kita boleh letak order dia. Okay, and then kalau kita ada matrik A darab matrik B, determinant untuk matrik A, B tu dia adalah sama juga dengan determinant A darab determinant matrik B. Kalau determinant A transpose adalah sama dengan determinant A. Okay, dia akan sama. The value of determinant change sign when 2 row or 2 column are interchanged. Maksudnya kalau awak tukar 2 row ataupun kolom, kita tukar tempat dia. Okay, kita switch the kedudukan dia. Yang berubah untuk determinant hanyalah sign sahaja. Okay, nombor tak akan berubah. Contohnya, okay, soalan ni dia dah bagi tahu dah. S awak determinant S sama dengan negatif 3. Kita nak cari nilai X. So, yang ni boleh pakai antara awak nak pakai diagonal expansion boleh. Nak pakai determinant guna cofactor pun boleh. So, nak pakai yang mana? Awak pilih. Diagonal. Nak pakai diagonal. Okay, kalau nak pakai diagonal, maksudnya kita akan buat 1, 3, 1. 0, x minus 2, 1, negative 1, 4, x minus 3, and then salin dua kolom yang pertama. Okay, and then ini semua adalah sama dengan negatif 3 sebab sekarang kita nak cari nilai x tu. Okay, so yang pertama menurun. Okay, ni kita darabkan. Kita darab yang menurun ni. Okay, dan simbol dia adalah tambah. Maksudnya 1 darab x minus 2. Dah tutup lah. Okay. Okay, x minus 2 darab x minus 3. X minus 2 darab x minus 3. Tambah. Okay, lepas tu yang kedua kosong sebab ada kosong kat situ. And then yang ketiga tak payah tulis lah kosong. Tambah lagi dengan negatif 1 darab 3 darab 1. So jadilah negatif. Negatif 3. Okay. Lepas tu kita pergi menaik pula. Biru cair. Okay, yang menaik pula dia kena simbol tolak. Okay. So tolak 1 darab x minus 2 darab negatif 1. So dia akan jadi positif. X minus 2. And then tolak 4. Tolak lagi dengan kosong. Sebab kat situ ada kosong. So saya tak tulis. Saya terus equate dengan negatif 3. Okay. Dan awak expand lah. X minus 2, X minus 3. So expand. Sebab saya nak kejar masa Saya ni je lah. X square. Awak akan dapat negatif 3X, negatif 2X, negatif 5X tambah 6. Tolak 3 tambah X tolak 2 tolak 4 equal to negatif 3. Okay, so lepas tu kita akan dapat x square tolak 4x. Okay, lepas tu tambah 6 tambah 3.
Tambah 6 tolak 3. So 3 tolak 2. Tolak 4 tambah 3. Dapat berapa? Dapat apa? Dapat 3 tolak 2. Dapat 1. 1 tolak 4. Dapat negatif 3 tambah 3. Kosong lah. Okay. So sini kita akan dapat X dengan X tolak 4. Saya faktorkan dia. Okay. X saya bawa luar lah. Sebab dia ada dua-dua tempat X. So X awak akan sama dengan 0 ataupun X sama dengan 4. Betul. Okay. Ambil je sekali Dia ada X tolak 2 tu. apa? Ambil je sekali X tolak 2 tu kan. X tolak 2. Yang mana satu? Kat dalam ni. Ambil je kat soalan. sekali. Kat dalam Ha? S tu. Ambil je sekali Nak masuk dalam determination. Sebab dia punya matrik memang benda ni. Memang awak kena salin je lah. Okay. Okay, so bila kita nak cari ST. Okay, ni S transpose. Tadi apa dia cakap? Determinant untuk S dan S transpose. Ada beza ke tak ada beza? Tak ada beza. Ada. Tak ada. Ada So beza. maknanya jawapan kat sini awak tak perlu cari. Awak terus je tulis negatif 3. Sebab determinant of S sama dengan determinant of S transpose. Daripada ini. Cuma dia tukar je matrik dia S. Bukan A. Okay, kalau S square. Maksudnya? Determinant awak apa yang berubah? Nilai lah. Jadi apa? 9. 9. Sebab kita pakai yang second punya properties. Sebab kat sini dia tulis AB. Tapi kat sini SS, which is sebenarnya dia adalah S darab S. Bila orang nampak S darab S, maksudnya dia adalah determinant S darab determinant S. Sebab itulah awak akan dapat negatif 3 darab negatif 3. So dapatlah 9. Dia macam yang gitulah. transpose tu saya tak faham dah kenapa dapat negatif 3. Kenapa dapat negatif 3? Soalan B. Kenapa? Ni, saya kata pakai yang nombor 3 ni. Properties. Tapi kalau awak nak kira pun boleh. Awak kira awak akan dapat sama. Awak transposekan Kalau- matrik tu, lepas tu awak kira determinant dia. Kalau transpose macam mana pula nak kira? Contohlah kalau nak kira. Transpose kau ingat lagi tak apa. Kau jangan nak tanya aku transpose apa. Aku dah ajar itu. Apa transpose tu? Saya tak ingat lah kalau bahasa Inggeris. Apa sah pula kau tak ingat? Aku ajar memang bahasa Inggeris yang satu. Yang satu per tu kira dapat. Yang mana? Satu apa? Satu per AD tak BC. Kan? Transpose yang mana? Yang baring duduk ke? Yang mana Iqbal? Kalau dia dekat kolom, maksudnya kalau S transpose awak jadi 1, 3, 1. Awak punya kedudukan matrik tu berubah macam tu. Kalau ni kosong X minus 2. X minus 2 kau kena buat dua-dua ni. Kosong dengan 4. Kalau pilih kosong lah. Negatif 2 dengan 1. Negatif 1, 4. Kalau kosong jadi negatif 3. So yang ni lah awak kena cari lah. Dia punya determinant. Determinant yang ni dengan determinant S ni, dia akan sama. Sebab yang berubah, dia tak berubah apa pun. Matrik awak nombor dia sama kat dalam tu kan. Sebab tu dia sama je determinant dia. Ikut je lah properties dia, tak payah nak kira. Tak Yang apa. tukar row dengan kolom tu Dia Yang tukar row dengan kolom tu kan? row dia jadi kolom jadi row. Sebab tu dia tak berubah. Determinant awak tak akan berubah apa pun. Okay, so that's all for today. Dah belajar pasal determinant. Nanti baru kita masuk inverse of matrices pada hari Khamis. Tapi ingat macam saya pesan nanti saya tulislah dekat dalam grup. Saya rasa nanti kan ada orang tidur kan sekarang ni, tak dengar apa aku cakap apa. Hari Khamis pengarah nak masuk awak punya meet. So saya ada bagi pesanan tadi awal-awal tapi ramai yang masuk lambat. So